Yang senangnya, jom kita tengok apa dia bukan cinta yang disangka sebagai cinta. Ini kita nak bagikan. Okey. Pertama sekali, kita nak bezakan di antara cinta dan keinginan memberi perhatian dan menerima perhatian. Ia juga bermula daripada masalah peruntuhan institusi rumah tangga. Saya sebutkan tadi, saya tidak faham mula-mulanya kenapa budaya couple semakin menular dekat universiti. Zaman saya pun banyak juga, biasalah. Tapi sekarang ni rasa banyak sangat. Sehingga kan saya pernah jumpa pelajar perempuan, mahasiswi yang mereka-reka cerita kononnya dia baru lepas putus cinta. Sebab takut rasa ketinggalan sebab tak ada power. Jadi buat cerita baru lepas putus cinta. Mana pernah ada power kan? Padahal tak pernah dia jatuh cinta dan tak pernah pun cinta. Dan tak pernah pun ditinggalkan oleh powernya. Sampai ke tahap itu. Akhirnya bila saya fikirkan balik, dia berkait rapat dengan satu insiden yang berlaku. Contohnya, bagaimana seorang pendatang asing tanpa izin dengan hanya SMS sebanyak 3 hari, dia boleh mengeluarkan seorang budak perempuan daripada sebuah keluarga dan dibawa lari. Macam mana boleh jadi macam itu? Calculation ni simple. Pendatang asing tanpa izin itu memberikan sesuatu yang tidak ada dalam keluarga perempuan itu, iaitulah perhatian, belayan dan kasih sayang. Maka ia menarik. Maka budaya couple yang tersebar di kalangan remaja, umur-umur sahabat-sahabat sekalian, sebahagiannya berpunca daripada kerana kurangnya kasih sayang dalam institusi rumah tangga. Maka jadi satu vacuum dalam diri, menyebabkan diri ini sangat mudah untuk tersentuh dengan perhatian. Dan timbul sikap suka nak menarik perhatian dan suka nak memberi perhatian. Kerana kekosongan yang datang daripada keretakan. Saya guna istilah keretakan sebab mungkin mereka tidak define benda itu sebagai keretakan, tapi daripada something yang missing dalam sebuah rumah tangga. Sebab umur saya dengan umur anda mungkin tak jauh sangat beza. Mungkin lebih kurang dalam 10 tahun lah beza kita. Tapi perbezaan masyarakat besar. Batch saya, kalau saya pergi balik ke sekolah rendah dan sekolah menengah, boleh dibilang di kalangan parents kami yang ibu bapanya adalah golongan profesional. Okay. Adalah pernah selama 12 tahun sekolah, ada kawan seorang anak doktor. Katalah macam tu. Ya. Seorang anak engineer. Orang tu, anak engineer tu. Kata masuk seorang kan. Kebanyakannya orang biasa, kani, habis cik di sekolah, kerja dan sebagainya, biasa. Okay. Yang mana ibu bapa saya adalah terdiri pada mereka yang pada masa itu dengan traffic jam yang tidak begitu dahsyat di negara kita, dengan bebanan kerja yang tidaklah begitu teruk, yang tekanan ekonomi tidaklah begitu dahsyat, mereka sampai ke rumah pada pukul 6 petang kebanyakannya. Dan mereka ada masa dengan anak-anak. Tapi ramai di kalangan, kalau tidak anda sekalipun, kawan-kawan anda yang parents adalah professionals. Dan kalau tidak profesional sekalipun, orang yang buat 2 kerja dalam satu masa. Orang yang sibuk kerja. Kalau kerja habis pukul 5 pun, kerana traffic jam pukul 7 sampai rumah, 7.30 sampai rumah. Maka fokus dan perhatian yang diberikan kepada anak-anak terjejas, menyebabkan anak-anak kesunyian. Dan bila dia pergi ke kampus, kesunyian itu diterjemahkan dalam bentuk keinginan untuk menerima perhatian dan memberikan perhatian. Anda mungkin setuju, anda mungkin tidak setuju. Itu sekadar percubaan saya untuk cari jawapan. Kenapa jadi macam tu? Maka kalau sekiranya anda bercinta atas dasar ini, saya mengajak kita semua untuk analisa balik, apakah itu benar suatu cinta atau sekadar naluri inginkan perhatian. Kalau cinta, dia datang dengan perancangan, tanggungjawab dan sesuatu yang realistik. Tapi kalau datang kerana sekadar nak seronok-seronok saja, saya mencadangkan lebih baiklah dibeli seekor kura-kura hijau, bela dia elok, bagi makan dia elok, daripada dirosakkan anak orang lain dengan perhatian yang ingin kita berikan. Itu maknanya sajalah gurau kan, maknanya buat macam tu. So anda kena hati-hati. Saya sebut gini kerana saya hairan di dalam blog saya, saban hari, termasuklah semalam mendapatkan laporan pada isteri saya kan, apakah yang berlaku di website kan, selama beberapa hari tak check ni kan, pelbagai email yang dihantar berterusan sifatnya, iaitulah luahan-luahan masalah kan, masalah dan semuanya berkaitan dengan communication, masalah hubungan, masalah dengan mak, masalah dengan ayah, masalah dengan pakwa, masalah dengan makwa. Dan bila dijawab soalan, kadang-kadang saya malas nak jawab. Saya kata sila baca artikel sekian-sekian. Ataupun pak delete terus kan, malas nak baca.
Ada yang saya jawab, okey saya jawab. Okey, masalah ni agak rumit. Contohnya antara kes saya dapat seorang hafiz dan seorang hafizah berkedudukan dalam sebuah hotel dekat Kuala Lumpur, pelajar sebuah mahat tahfiz, cuma tak sampai berzina saja, tapi dah tidur sama. Kemudian rasa bersalah, email saya. Apa nak buat? Iaitu saya kena respon. Kan? Saya respon gini. Dan bila saya respon pula, kadang-kadang datang pula soalan kedua. Selalunya soalan kedua ni masuk dalam kategori. Dia menyambung. Ustaz, saya ni soalan yang kedua. Saya ni suka tengok cerita Cina. Adakah benda ni tak elok dalam... Ish, menghati betul lah soalan ni. Bila kata